إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur dan kita perbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan Allah, khususnya kita pada pagi ini masih lagi dipertemukan oleh Allah. Kita masih lagi disambung nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk kita jejakkan kaki kita di tempat yang sangat mulia ini, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat tenang, yang kita hampir tak jumpa di manakah di akhir zaman ini tempat yang tenang selain daripada masjid. Kalaulah ada di kalangan kita yang mengatakan ada tempat lain yang lebih tenang daripada masjid, tak tahu nak katalah tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab Nabi SAW sebut ahabbul biladu ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladu ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka, Allah benci, pasar-pasar. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sangat bersyukur pada Allah. Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita sampai di tempat yang sangat Allah suka. Dan malangnya tuan-tuan, tempat yang sangat Allah suka ini orang tak ramai. Tempat yang Allah benci tuan-tuan, orang ramai tuan-tuan. Tempat yang Allah tak suka, orang ramai. Tempat yang Allah suka, orang tak ramai tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab itu kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena duduk dalam kalangan golongan yang sedikit. Sebagaimana satu doa, kalau tak silap pernah didoakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sebut, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan yang sedikit. Bila orang tanya kenapa engkau doa gitu, sebab dalam Quran salah satunya Allah Ta'ala sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur qalilan ma tashkurun. Sedikit di kalangan hamba Allah yang bersyukur.
golongan-golongan yang bersyukur ni adalah golongan yang sedikit. Begitu jugalah kita tengok golongan yang datang masjid, yang duduk dalam kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama dan sebagainya, adalah golongan-golongan yang sedikit, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita dalam kalangan golongan yang sedikit. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf tuan-tuan, pagi ni terkejut sikit. Baru tahu Ustaz ni Bakri tak hadir kan. Kita sempat umum dah tadi sebenarnya tuan-tuan. Jadi terpaksalah bidang terjun kan. Bidang terjun lah pagi ni tuan-tuan, sekejap ya tuan-tuan, insya-Allah. Biasanya Ustaz bidang terjun ni tak lama kan. Tapi kadang-kadang kita rasa pelik anak kena sebelum ni tuan-tuan. Bidang terjun juga. Sajalah nak share dengan tuan-tuan supaya kita fikir-fikir. Selepas sekejap je, rasa pukul 7 sebelum ni anak berhenti kuliah. Bila nak keluar, nak balik tu, ada seorang jemaah tegur, Ustaz, sekejapnya Ustaz kan, kita jadi pening. Kuliah maghrib lama pula. Kuliah maghrib, ada orang tak suka lama kuliah maghrib. La ilaha illallah. Akhir zaman tuan-tuan ni jadi tak faham kan? Padahal lama-lama pun tak ada lama sangat, tak sampai pukul 9. Ada dah yang gelisah kan, kenapa ni lama sangat kuliah ni? Orang tak suka kuliah lama-lama. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita fikir-fikir tuan-tuan, majlis ilmu ni taman syurga. Jadi orang tak suka duduk dalam taman syurga. Tak pelik tuan-tuan. Kalau main bola, kalau tengok TV, tak ada pula orang komen lama. Lama sungguh drama ni, lama sungguh filem ni. Tak ada pula tuan-tuan. Yang orang komennya lama sungguh kuliah ni. Ni akhir zaman tuan-tuan ni. Kita renung-renung tuan-tuan. Jadi ana terlintas nak berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ni ayat yang berkaitan dengan korban, memandangkan kita tak lama lagi akan menyambut hari raya korban. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau semalam Ustaz Hazri Al-Bindani dia sebut tentang fiqh korban tuan-tuan macam-macam tuan-tuan kita tengok peraturan-peraturan, pantang larang dan sebagainya tuan-tuan. Pagi ni kita bincang sedikit sebanyak hikmah di sebalik hari raya korban. Cuma yang nak teringat nak sebut tuan-tuan, dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita dua hari raya. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Satu lagi jarang-jarang kita bincang, hari raya mingguan umat Islam, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari raya mingguan umat Islam. Sebab tu setengah ulama sebut puasa hari Jumaat sahaja jatuh kepada makruh. Kalau nak ikut, nak lari daripada makruh, Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Jumaat saja makruh. Sebab apa? Sebab di antara alasan ulama, sebab hari raya mingguan umat Islam. Itu satulah. Yang tu jarang kita sebut. Yang ni yang besar. Aidil Fitri, Aidil Adha. Dua hari raya. Jadi pesanan peringatan pada umat Islamnya, janganlah umat Islam sibuk-sibuk menyambut hari raya lain. Jangan duk sibuk. Sebab kita tengok orang Melayu kita lah kadang-kadang pelik. Semua hari raya dia nak sambut. Deepawali dia nak sambut, Chinese New Year dia nak sambut. Lagi teruk Merry Christmas. 2-3 tahun lepas pernah viral tuan-tuan, tak silap ana sebelum PKP. Ada seorang artis kita, artis Melayu lah 25 Disember dia pakaikan kepada anak dia, anak lelaki dia, umur lebih kurang 3-4 tahun tak silap, pakaian Santa Claus. Tuan-tuan tahu Santa Claus? Lepas tu bila orang komen, apa netizen kritik dan sebagainya, dia kata tak ada masalah. Apa masalah pakai Santa Claus? Sedangkan ulama kata hukum dia haram tuan-tuan, hukum dia haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia sebahagian daripada kaum tersebut. Lebih-lebih lagi
perayaan Kristian, tuan-tuan. Kita pernah tengok dalam kartun Upin Ipin, tuan-tuan. Upin Ipin nyanyi lagu di Pabali. La haula wala quwata illa billah. Upin Ipin ni orang apa, tuan-tuan? Orang Melayu tak silap. Nyanyi lagu di Pawali. La ilaha illallah. Jadi orang kita, orang Melayu ni sebahagiannya, tuan-tuan, pelik. Semua raya dia nak sambut atas dasar, kononnya atas dasar apa? Atas dasar apa? Keterbukaan kita dengan agama lain, kononnya lah. La ilaha illallah. Padahal kita tak sedar, tuan-tuan, Nabi SAW, Allah SWT, ajaran Islam ni sendiri dah berikan kita 2 hari raya, tuan-tuan. 2 hari raya. Lebih-lebih lagi kalau kita nak sebut raya korban ni, tuan-tuan, 4 hari. Raya korban 4 hari. Kat sini kita nampak raya korban, raya haji ni lebih besar daripada raya puasa. Raya puasa seharinya. Raya pertama. Tapi orang kita kata raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Padahal tu tak kena, tuan-tuan, sebenarnya. Raya puasa ni raya pertama je, 1 Syawal. Masuk 2 Syawal tak ada raya dah sebenarnya. Bila kita tengok raya korban 4 hari. 4 hari boleh takbir raya. Kalau raya puasa sehari, itu pun sampai nak khatib nak baca khutbah sampai habis main raya. Ini nampak besarnya raya korban. Kita fokus raya kita lah, tuan-tuan. Tak payah sibuk-sibuk dengan perayaan hari lain. Jadi nak tak nak, tuan-tuan, dengan 2 hari raya ni kita kena gembira lah. Kita kena gembira sebab ini kurniaan Allah, hadiah Allah kepada kita untuk kita bergembira, bersukaria, seronok, happy. Tiba-tiba ada di kalangan kita masuk hari raya sedih pula lah. Itu yang kadang-kadang tak berapa elok tu, ziarah kubur pagi raya. Hari raya ni hari untuk kita gembira. Tiba-tiba ada di kalangan kita ziarah kubur. Ziarah kubur tak salah, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, ziarah kubur teringat arwah mak, arwah ayah. Jadi sedih pula dah. Sambut raya dalam keadaan sedih. Allahu Akbar. Jangan jadi macam itulah, tuan-tuan. Kalau fikir bab mati ni, semua akan mati belaka, tuan-tuan. Kita sedih dengan diri kita lah, macam mana kita mati besok. Jadi raya korban, tuan-tuan, kita tengok nama hari raya pun hari raya korban, pengorbanan, udhiyah, hari raya Aidil Adha, hari raya yang mengungkap kepada kita satu pengajaran yang sangat besar di sebalik hari raya korban. Bagaimana kita tengok, tuan-tuan pun sedia maklum, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah pengorbanan Siti Hajar alaihi salam. Siti Hajar bagaimana dia berkorban menjaga Nabi Ismail alaihi salam dan sebagainya. Jadi ayat yang anda baca tadi, tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam korban perasaan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini ayat yang famous lah bila nak dekat raya korban ni. Apabila Nabi Ismail sudah menjangkau umur remaja, muda, boleh buat kerja dan sebagainya. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim sebut kepada Nabi Ismail, ya bunayya. Ni dalam bahasa Arab kalau kita belajar, ya bunayya ni panggilan yang sangat lembut. Kalau nak banding dengan ya beni, ya beni ni kasar sikit. Ya bunayya ni wahai anakku, wahai anakku. Jadi kita praktik kat sini dengan anak-anak kita. Halo, kosok belakang kan, halo, angah, lembut-lembut kan, lemah lembut dengan anak-anak. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, pengajaran lah kepada kita, tuan-tuan. Kadang-kadang setengah pada kita ni dengan anak-anak tahu nak marah aja. Allahu Akbar. Dengan isteri tahu nak marah aja. Padahal kita lupa itulah keluarga kita, tuan-tuan. Itulah dunia keluarga kita. Dengan orang luar lembut pula, dengan orang luar. Dengan anak-anak orang lain lembut pula, dengan anak-anak sendiri kasar.
Asal jumpa je anak-anak nak marah, nak lempang, nak terajang. Jadi muhasabah kita bersama, tuan-tuan. Itu yang dunia ni ibarat roda, tuan-tuan. Bila kita tua besok, anak terajang kita pula. Allah Ta'ala balas lah. Pasal kita dulu terajang anak-anak. Allahu Akbar. Anda pernah dengar sekali kisah, kalau tak salah berlaku di Kedah. Dia baru dapat anak. Anak dia kuat menangis. Menangis ni cabaran, tuan-tuan. Tak tahan anak menangis tengah malam pula kan. Dia tak tahan tu, dia hempas anak dia, tuan-tuan. Dia hempas tu, meninggal terus. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah Ta'ala terus berikan kita perasaan kesian belas, perasaan kasih sayang. Tuan-tuan, perasaan kasih sayang ni satu kurnia Allah yang sangat besar, tuan-tuan. Kasih sayang. Kita tengok anak kita, kita sayang. Kita tengok isteri, pasangan kita, kita sayang. Kita tengok manusia sekeliling kita ni, kita rasa sayang. Satu kurniaan Allah yang sangat besar, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala cabut perasaan ni, tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Itu yang jadi kes bunuh. Kes bunuh mak. Itu yang terbaru itu. Dia kerat mak dia 16, tuan-tuan. 16. Allah tak boleh nak bayang, tuan-tuan, macam mana dia kerat. Dia potong mak dia tu. Tahu lah, katanya budak ni otak tak betul, tuan-tuan. Okey, kita pergi sambung balik. Jadi ya bunayya ni kita ambil kat sini sikit. Panggilan yang lembut. Dan sifat lemah lembut ni sangat penting, tuan-tuan, dalam hidup kita. Dia lawan kepada kasar. Terlalu kita kata panas baran. Kita cuba praktikkan dalam hidup kita ni sifat lemah lembut. Bukan maknyah, tuan-tuan. Jangan silap faham. Sebut-sebut ni kan tergelincir pula jadi maknyah pula. Bukan maknyah, maksudnya lemah lembut. Assalamualaikum Haji, apa khabar Haji? Assalamualaikum, apa khabar? La ilaha illallah. Kan beza, tuan-tuan ni. Assalamualaikum. Bagi salam pun tak kena. Assalamualaikum. Wajib ke bagi, jawab salam gitu, tuan-tuan? Assalamualaikum. Dalam telefon kita nak cepat. Assalamualaikum. 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 Jadi kita ni elok-elok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tu apa benda, tuan-tuan? Assalamualaikum. Anda tak boleh sensitif sikit buat salam. Sebab kita belajar dulu gitu kan. Jadi kena sebut elok-elok lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setengah orang perempuan dia buat ma'arif lisukun. Assalamualaikum. Ma'arif lisukun. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Assalamualaikum. Ada orang ke dia kum kat situ tu, apa benda, tuan-tuan? Bukan ma'arif lisukun. Assalamualaikum. Jadi panjang pula dah, tuan-tuan. Nak sebutnya lemah lembut kan. Dan dalam keadaan tak senyum pula dan sebagainya. Allahu Akbar. Lemah lembut ni penting, tuan-tuan. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Wahai anakku, aku telah lihat dalam mimpi. Mimpi nabi-nabi ni kita sedia maklumlah, tuan-tuan, bukan mimpi kita lah. Mimpi mengarut kan, mimpi mengarut, mimpi macam-macam, tak apa-apa, tuan-tuan kan, terbang lah, apalah kan, macam-macam kan. Jadi nabi-nabi ni mimpi dia wahyu. Anni adbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala, aku kena sembelih kamu. Allah Taala uji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ujian yang sangat berat. Sebab tu Nabi Ibrahim dalam kategori Nabi Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, Nabi yang kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak habis dengan ujian anak ni, tuan-tuan, raya korban ni. Masa dia kecil, tuan-tuan, dia berdepan dengan ayah dia. Ada setengah ulama kata pak saudara, pak cik dia.
Tapi dalam Quran tu sebut ayah, ya abati fa'al ma, ya apa, ya abati, jangan kamu syirikkan Allah, jangan ni. Ayah dia ujian Nabi Ibrahim ni power tuan-tuan. Ayah dia tukang ukir, tukang buat patung berhala. Ayah Nabi Ibrahim. Banyak ujian Nabi Ibrahim ni. Itu yang kita ingat dalam tahiyat kita tu. Kama sallaita ala Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dekat dengan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dekat dengan kita. Kan? Ujian dia banyak tuan-tuan. Kan? Ayah dia promote sembah Allah. Ayah dia promote sembah berhala. Itu yang cerita famous tu Nabi Ibrahim. Dalam Quran ada satu surah khas, surah Ibrahim. Cerita yang sangat famous Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, dia pecahkan semua berhala-berhala ni. Waktu tu ada satu perhimpunan besar, Raja Namrud panggil, Nabi Ibrahim tak join. Nabi Ibrahim buat kerja dia, bawa kapak, dia pecahkan semua berhala-berhala. Lepas tu dia letak kapak atas bahu berhala besar. Oh, kat sini memang hebat cerita Nabi Ibrahim. Subhanallah. Jadi penyembah-penyembah berhala datang tengok, oh habis, hancur habis Tuhan kita. Siapa yang buat ni? Siapa yang buat? Kebetulan Nabi Ibrahim ada. Wahai Ibrahim, siapa yang hancurkan berhala-berhala ni? Nabi Ibrahim jawab apa tuan-tuan? Oh, ni jawapan canggih tuan-tuan. Jawapan canggih. Kau tanyalah berhala besar ni, kapak duduk atas dia, duduk kat dia kapak ni. Tanyalah berhala besar ni, jam habis. Yang geng-geng penyembah berhala ni habis jam. Macam mana nak tanya? Oh, kantoi tuan-tuan. Rupanya dia orang sembah selama ni benda yang tak boleh bercakap. Kantoi. Betul-betul kantoi. Itu cerita Nabi Ibrahim tuan-tuan. Dia dilemparkan dalam api yang besar dengan sebab dia berhujah dengan Namrud. Tuhan aku boleh menghidupkan manusia, boleh mematikan manusia. Namrud ambil dua pengawal dia, dua-dua orang, dia bunuh seorang, dia biar seorang. Tengok, aku boleh buat. Aku boleh buat. Allah Ta'ala keluarkan hujah yang kedua. Allah Ta'ala keluarkan matahari daripada timur, terbenam sebelah barat. Terbit daripada timur, terbenam sebelah barat. Cuba kau tukar. Nabi Ibrahim kata, cuba kau tukar. Kan? Pening kepala jam lah tuan-tuan. Itu yang jadi nak marah tu, bila habis hujah, fabuhital ladzi kafar. Kan? Mati hujah dan sebagainya, jam dah tak boleh nak jawab apa hujah Nabi Ibrahim, nak buat macam mana? Terbitkan matahari daripada sebelah barat, tak boleh nak buat. Kan? Lalu Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api yang sangat besar tuan-tuan. Banyak cerita Nabi Ibrahim ni. Selain daripada kita nak sebut Nabi Ismail nak raya korban ni, dilemparkan dalam api yang besar tuan-tuan. Satu keajaiban Allah Ta'ala tunjuk, benda yang menyalahi akal kita, bercanggah dengan akal. Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang besar, jadi apa tuan-tuan? Itu ayat famous tu. Kalau tuan-tuan melecur, tangan melecur kena air. Kena air pula dah, kena api. Melecur kena api. Jadi kita ingat ayat ni. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk. Kan? Api yang sifat dia tu panas tuan-tuan, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, api jadi sejuk, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, banyak cerita Nabi Ibrahim. Dan yang sangat-sangat famous yang kita duk bincang dekat raya korban ni tuan-tuan, satu mimpi yang Allah Ta'ala berikan. Sekali lagi Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Kan? Mimpi yang sangat tak logik tuan-tuan. Mimpi yang sangat tak logik, sangat bercanggah dengan akal. Iaitulah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya sembelih anak Nabi Ismail. Kalau kita tanyalah siapa-siapa pun tuan-tuan sembelih anak, tak boleh terima tuan-tuan sembelih anak.
Anak yang kita sayang, anak yang kita jaga dan sebagainya daripada kecil sampai besar. Kan? Pula tu tambah pula tuan-tuan, ulama sebut Nabi Ismail ni sangat-sangat handsome lah tuan-tuan. Keturunan Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail. Keturunan Nabi tuan-tuan, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu perintah yang sangat tak logik, satu perintah yang sangat tak masuk akal tuan-tuan. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat. Tak boleh nak fikir kita. Sebab tu puak-puak Mu'tazilah dan termasuklah puak-puak Islam liberal Siti Kasim tak boleh terima ayat ni, tak boleh terima cerita Nabi Ibrahim. Dia kata cerita Nabi Ibrahim tak betul. Cerita Nabi Ibrahim tak betul sebab tak logik, tak masuk akal. Puak-puak Mu'tazilah menolak cerita Nabi Ibrahim ni. Suruh sembelih anak. Allahu Akbar. Kita ahli sunnah wal jamaah, benda ni daripada Quran, cerita ni daripada Quran, wajib untuk kita percaya, wajib untuk kita beriman. Kalau tolak tuan-tuan jadi kafir. Macam peristiwa Isra' Mi'raj. Puak-puak Mu'tazilah tak boleh terima peristiwa Isra' Mi'raj sebab tak logik, tak masuk akal. Akal tak boleh terima. Dalam satu malam Nabi naik langit ke-7, Sidratul Muntaha. Jadi ada di kalangan setengah-setengah umat Islam, Mu'tazilah ni dia sebahagian juga orang Islam, tapi orang Islam yang tercicir, orang Islam yang terpesong. Jadi orang Islam ni tengah ni dia nak ajaran Islam ni logik saja, logik. Akal boleh terima. Ana nak sebut tuan-tuan, kita duk bermain setiap hari ni bilangan rakaat dalam semayang kita. Semayang subuh 2 rakaat, semayang zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Kenapa tuan-tuan? Dalam hidup kita ada banyak soalan yang kita tak ada jawapan. Itu yang jawapan selamat wallahu a'lam. Ustaz, kenapa solat subuh 2 rakaat? Cuba tuan-tuan tanya siapa-siapa, tok guru ke alim ulama, ada tuan-tuan pernah jumpa jawapan? Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kalau ada yang jawab sebab gini jam tuan-tuan. Jam. Jadi jawapan yang selamat wallahu a'lam. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kan? Duk fikir kita dalam ajaran Islam ni, duk fikir nak logik je, logik. Nak tahu semua. Kadang-kadang banyak benda yang kita tak tahu hikmah. Ada seorang ustaz ni sebut, bila kita ambil wuduk, batal wuduk kita sebab kentut. Lepas tu kita pergi kat paip tuan-tuan, kita pergi kat kolah tu, kita buat apa? Kita basuh muka. Apa kaitan kentut dengan basuh muka tuan-tuan? Ni pun tak ada jawapan juga ni. Kalau tuan-tuan tanya anak apa ustaz? Wallahu a'lam. Kalau fikir logik, minta maaf sebut basuh punggung, pasal angin keluar daripada punggung. Tapi kenapa kita pergi basuh muka? Ke angin keluar ke hidung? Tak logik. Benda kalau kita fikir logik tuan-tuan, tak logik. Rupa-rupanya banyak dalam ajaran Islam ni Allah Ta'ala nak uji kita dengan perkara yang tak logik. Begitu juga peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak logik tuan-tuan, kena sembelih anak. Tapi itulah hakikat pengorbanan, untuk kata pengorbanan perasaan tuan-tuan. Canggihnya jawapan Nabi Ismail. Kalau anak kita lah tuan-tuan, Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan kalau lah anak kita. Anak duk bayang-bayang kalau anak kita, dia akan respon macam mana tuan-tuan? Ayah ni tak sihat ke ayah ni? Ayah ni tak betul dah ayah ni. Kalau anak kita tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail alaihissalam, Masya Allah, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, buatlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini kisah ayah dengan anak mempunyai keimanan yang sangat tinggi.
keyakinan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam itulah tuan-tuan. Kita ayah, kita anak tuan-tuan. Kita nak biar dua-dua. Ayah beriman pada Allah, anak pun beriman pada Allah. Ayah pun yakin dengan Allah, anak pun yakin dengan Allah. Sebab tu kita jangan miss duduk dengan anak-anak untuk cakap tentang agama. Baca hadis-hadis Nabi depan anak-anak. Ni. Ini duduk depan anak-anak, duduk cakap makan je. Nak makan kat mana? Nak tidur hotel mana? Minggu ni kita nak melancong kat mana? Allah, yang tu je bercakap dengan anak-anak. Cuba bercakap sikit dekat raya korban ni. Apa hikmah korban dengan anak-anak? Ni hikmah lah kita ambil sikit di sebalik dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tak pertikaikan perintah Allah. Nabi Ismail pun tak cakap apa tuan-tuan. Terima bulat-bulat. Itu perintah Allah, sembelihlah. Sembelihlah saya. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, ni pengorbanan perasaan Nabi Ibrahim, pengorbanan perasaan Nabi Ismail alaihi wassalam, dua-dua korban kerana nak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ni yang sangat besar, yang sangat berat. Ini tuan-tuan. Anak-anak sikit anak nak tambah tuan-tuan. Sebab kita tengok ajaran Islam ni banyak yang tak logik. Ada di antaranya selain daripada tu tuan-tuan, kita tengok bagaimana kisah Maryam melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam, tak logik. Bagaimana Maryam tak pernah berkahwin. Ni tuan-tuan sama lah. Kita ambil pengajaran sama. Allah Ta'ala uji dengan perkara yang tak masuk akal, tapi Allah Ta'ala nak menyatakan aku maha berkuasa, aku boleh buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala-galanya. Tapi jangan kita tercicir pula tuan-tuan, tergelincir pula. Allah memang maha berkuasa, tapi ada soalan sesat. Ya, Allah Ta'ala maha berkuasa. Ini pokok sesat. Jadi kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, kenapa dia tak buat anak? Kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, kenapa Allah Ta'ala, boleh tak Allah Ta'ala hilangkan diri dia? La ilaha illallah. Ustaz ni Bakri dia boleh hurai detail lagi ya tuan-tuan. Dia bab akidah tuan-tuan ni. Tu pelik. Sebab tu soalan-soalan pelik ni kita tak payah layan lah tuan-tuan. Wallahu alam, la ilaha illallah. Soalan pelik. Ada seorang ulama tak silap, waktu dia nazak tuan-tuan, syaitan datang tanya dia soalan. Siapa ciptakan kau? Allah. Siapa ciptakan Nabi kau? Nabi Muhammad. Siapa yang buat Nabi kau? Allah. Siapa ciptakan Allah? Tuan-tuan, siapa ciptakan Allah? Kalau ada soalan ni tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Jawapan kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab Allah Ta'ala ni maha pencipta tuan. Dia pencipta, dia khalik, dia satu-satunya khalik. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Tiba-tiba ada soalan sesat, soalan daripada syaitan tuan-tuan. Siapa ciptakan Allah? La ilaha illallah. Ni bahaya tuan-tuan. Jangan kita duk main dengan soalan pelik-pelik ni. Antara yang famous soalan pelik-pelik di kalangan kita ni, antara Nabi Adam dengan bumi, mana dulu? Mana dulu? Antara telur dengan ayam, mana dulu? Soalan pelik-pelik. Tak habis-habis. Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Tengok sekali telur dulu, tengok sekali ayam dulu. Akhir sekali, tak ada faedah tanya soalan ni. La ilaha illallah. Baik tanya, apa kelebihan baca Quran? Baik tanya soalan tu. Ni duk sibuk ayam dulu. Saya pernah kena tuan-tuan, pernah kena ada satu di Kota Baru, masa tu di stesen bas. Dia tengok kita pakai lain macam, jubah, pakai kopiah. Awak mengaji pondok kan? Saya nak tanya, mana dulu? Bumi dulu ke Nabi Adam dulu? Bumi dulu ke Nabi Adam dulu? Sampai sekarang kita teringat.
Allahu akbar. Jawapan tak ada apa? Perbincangan tak ada manfaat. Begitu jugalah tuan-tuan, peristiwa kisah Maryam melahirkan Nabi Isa, satu benda yang tak logik. Maryam tak pernah disentuh lelaki, Maryam tak pernah berkahwin, tiba-tiba melahirkan anak. Subhanallah. Tapi Allah Ta'ala nak uji Maryam. Allah Ta'ala nak uji kita semua umat Islam sekarang ni, sampai sekarang Allah Ta'ala uji. Kau percaya tak dengan cerita Maryam? Percaya, yakin. Sebab apa? Sebab ini datang daripada Quran. Lagi-lagi tak logik tuan-tuan, baru-baru melahirkan Nabi Isa AS, duk kecoh ni, Maryam ni apa ni, Maryam berzina dengan siapa, Maryam kau ni kenapa gini-gini, orang tuduh macam-macam. Hari tu yang jadi Maryam puasa bercakap tu. Tak nak bercakap, aku nak puasa mulut. Jadi kenapa ni? Jadi Maryam isyarat je, tunjuk pada baby je. Tanya, maknanya tanya baby ya, tak payah tanya aku. Dalam keadaan gitu, puak-puak yang dengki dengan Maryam dan sebagainya, yang bermusuh dengan Maryam, dia kata macam mana baby yang kecil boleh bercakap? Tak pernah sabar nak tanya dia. Dalam keadaan itu tuan-tuan, disebut dalam surah Maryam, qala inni Abdullah. Nabi Isa waktu kecil tu, dia jawab apa tuan-tuan? Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Diberikan aku kitab dan aku jadi seorang nabi. Kecil-kecil baru lahir tu bercakap gitu tuan-tuan. Allahu akbar, tak logik. Ana rasa tuan-tuan, kalau berlaku pada isteri kita tuan-tuan, berlaku di ward hospital, rasa pengsan habis, nurse-nurse, doktor-doktor, keluar daripada perut tu, mak apa khabar? Macam mana? Rasa tak kena gaya, pengsan, mati terus. Mati terus mak melahirkan anak. Ini aku adalah hamba Allah. Ini nak jawapan Nabi Isa AS. Tak logik tuan-tuan, tak logik. Tapi kita kena letakkan keyakinan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Itulah di antara pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni sendiri, yang nak jadi raya korban ni. Kita bincang besar di sebalik hikmah raya korban ni, pengorbanan tuan-tuan. Pengorbanan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan untuk kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebalik hari raya korban ini, di sebalik peristiwa yang sangat tak logik, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya sembelih anak dia Nabi Ismail. Ini dia tuan-tuan. Jadi selepas itu bila diletakkan pisau, kalau tak salah lah tuan-tuan, yang ilmu yang dapat sikit ni, Nabi Ibrahim, pisau tajam tu tuan-tuan, dia hiris leher Nabi Ismail tu, takluk tuan-tuan, takluk. Bersungguh tu nak melaksanakan perintah Allah tu. InsyaAllah, anak tak boleh nak bayang tuan-tuan macam mana dalam keadaan gitu tuan-tuan, Allah Ta'ala tukar dengan kibash. Allah Ta'ala tukar dengan kibash. Allahu Akbar. Ini yang kita semangat nak buat korban ni tuan-tuan. Semangat nak buat korban ni, kita nak menghayati bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ana rasa setakat itulah yang ana boleh berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ana memberikan sedikit sebanyak manfaat, pengajaran, iktibar pada kita. Dan kita doa-doakanlah tuan-tuan, tak lama lagi kita nak sambut raya korban ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita tuan-tuan. Kalau boleh tak naklah meninggal sebelum raya korban. Biar sempat korban dulu, biar sempat merasa daging-daging korban dulu tuan-tuan. Dan antara yang penting juga ni, last nak sebut pada tuan-tuan teringat ni, rasa nak pernah sebut sebelum ni, tak apalah kita ulang sekali lagi sebagai peringatan. Kita nak on the way ni, tak lama dah, beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan 9 Zulhijjah. Jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa sama-sama, kalau boleh kita ambil peluang ini untuk kita puasa tuan-tuan. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah
an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, Allah Ta'ala hapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita ambil peringatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. Tak payah makan lah tuan-tuan, pasal esok nak makan. Semalam dah makan lah. Jadi hari tu je tuan-tuan, hari tu je kita pakat-pakat menahan lapar dan dahaga kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal kita nak kelebihan pahala tu tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekadar itu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala yang kurang, kelemahan diri sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatullah subhanahu.